Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Terengganu menentang pasukan Selangor, yang mana Terengganu berjaya menang 2-0 hasil jaringan daripada Jordan Mintah dan juga Faisal Halim. Pada perlawanan ni boleh saya katakan Terengganu sangat-sangat bagus dari segi memanfaatkan peluang, eksploitasi bahagian pertahanan Selangor yang kurang kompak dan juga awareness, dan boleh saya katakan bahagian defend pasukan Terengganu dari segi transition ketika menyerang ke bertahan juga agak bagus pada perlawanan ni. Manakala untuk pasukan Selangor, boleh saya katakan mereka masih lagi clueless bagaimana untuk menguasai bahagian tengah dan bagaimana mereka ingin menghubungkan bahagian tengah dan juga bahagian serangan. Boleh saya katakan Selangor masih lagi banyak perkara yang perlu diperbaiki di semua departmen, antaranya departmen pertahanan, tengah dan juga striker. Apa-apa pun, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan ulasan perlawanan dengan pasukan Terengganu. Baiklah, apakah kelebihan dan juga kekuatan yang boleh saya puji tentang pasukan Terengganu pada season ataupun pada perlawanan ini? Yang pertama adalah transition mereka, yang mana kita boleh lihat mereka punya transition daripada menyerang ke bertahan dan juga bertahan ke menyerang adalah sangat-sangat pantas. Yang mana kita boleh tengok apabila mereka kena counter, bahagian midfield dan juga bahagian pertahanan akan cepat untuk compact dan menutup ruang. Dan ketika mereka menyerang, bahagian pertahanan dan juga bahagian tengah akan cepat-cepat naik untuk membantu dan memberi support kepada bahagian serangan. Jadi apabila transition daripada menyerang ke bertahan dan bertahan ke menyerang agak cepat dan pantas dilakukan, maka sesebuah pasukan tu akan lebih organize ataupun lebih tersusun dan mereka boleh cepat untuk melakukan sesuatu gerakan yang menarik. Mereka boleh melakukan serangan yang cantik, build up yang lawa, dan dalam masa yang sama mereka juga boleh bertahan dan juga defend dengan sangat baiklah ketika di counter ataupun ketika diserang oleh pihak lawan, akibat daripada pembentukan struktur untuk bertahan tu dah ada dengan laju, dan pembentukan ataupun struktur untuk menyerang pun mereka dapat bina dengan laju. Itu adalah satu benda yang sangat baguslah. Transition ini adalah sangat penting dalam satu pasukan ataupun dalam satu formation taktikal bola sepak, yang mana kalau kita lambat untuk bertahan ataupun mengubah posisi dan juga membentuk satu posisi ketika kita diserang untuk bertahan, maka itu akan menjadi kekurangan untuk sesebuah pasukan. Itu yang pertama yang boleh saya puji untuk pasukan Terengganu. Yang kedua, apa yang boleh saya puji untuk pasukan Terengganu adalah tentang defense department dan juga mid department yang diketuai oleh Habib Harun, yang mana boleh saya katakan gandingan Papa Diakite, Syahrul Nizam, Arif Fazilah dan juga Azam Azmi pada first half, mereka menunjukkan satu momentum yang sangat bagus, yang mana mereka pandai untuk bertahan, mereka pandai untuk menutup ruang. Dari segi pembacaan game, saya rasa mereka dah ada leadership, iaitu Papa Diakite, yang memberi arahan kepada bahagian pertahanan untuk buat apa yang perlu. Jadi boleh saya katakan mereka cepat untuk compact, mereka cepat untuk close space, tutup ruang, supaya pemain-pemain Selangor ni tak ada ruang untuk penetrate mereka punya pertahanan. Dari segi marking, mereka juga selalu marking dengan tight marking, yang mana kadang-kadang kita juga boleh lihat yang pemain Terengganu akan marking carry on dengan dua orang, Syahrul Nizam dan juga Papa Diakite, ataupun pemain pertahanan Terengganu akan bertindak lebih agresif untuk merampas bola dari pemain-pemain di bahagian serangan pasukan Selangor dengan melakukan fall yang agak bijak lah, boleh saya katakan. Jadi benda tu sedikit sebanyak memberikan tekanan kepada pemain bahagian serangan Selangor untuk pegang bola dan cuba untuk mencipta serangan. Jadi memang defend department pasukan Terengganu nampaknya mereka agak improvise, memang mempunyai improvement yang sangat baik berbanding game-game yang sebelum ini. Mereka lebih teratur, mereka lebih tersusun dari segi close space, dari segi compact, daripada segi pembentukan untuk defend mereka pandai untuk low block, mereka punya marking pun sangat bagus pada perlawanan menentang Selangor ini. Itu yang boleh saya puji yang kedua. Yang ketiga adalah mengenai Habib Harun, yang mana pada perlawanan ni boleh saya katakan Habib Harun adalah key player di bahagian tengah untuk pasukan Terengganu, yang mana beliau adalah pemain yang boleh untuk bertahan, membantu bahagian pertahanan, dan beliau juga boleh membantu bahagian serangan untuk melakukan build up. Jadi dia adalah nadi utama di bahagian tengah pasukan Terengganu. Even Manuel Ott masih lagi tak boleh nak adapt ataupun tak boleh mempunyai gameplay ataupun chemistry yang baik dengan Habib Harun, tetapi Habib Harun seorang sahaja dah boleh menyebabkan midfield
pasukan Terengganu tu jadi lagi kuat. Kita boleh tengok ketika Terengganu menyerang, maka Syahrul Nizam dan juga Papa DKT akan jadi dua center back di belakang dan Habib Harun akan stay di hadapan mereka untuk membentuk diamond. Sebab apa? Sebab dia nak protect bahagian midfield dan juga bahagian pertahanan. Jadi dia adalah holding midfielder lah, yang mana dia akan membantu untuk build up, dan dalam masa yang sama dia juga akan membantu sekiranya Terengganu di counter ataupun diserang oleh pasukan lawan. Itu yang menjadikan Habib Harun ni adalah boleh dikatakan salah satu holding midfielder yang terbaik untuk pasukan Terengganu. Dalam Liga Super boleh saya katakan dia adalah player kedua selepas Natso Insah, yang mempunyai corak permainan yang lebih kurang, yang mampu untuk membantu pasukan bertahan dan juga membantu pasukan untuk menyerang. Itu yang boleh saya puji tentang Habib Harun. Dan yang ketiga yang boleh saya puji tentang pasukan Terengganu ni, kalau anda lihat di bahagian fullback, iaitu Azam Azmi dan juga Arif Fazilah, ketika Terengganu nak build up ataupun ketika Terengganu cuba untuk melakukan build up dari bawah menggunakan Papa DKT, sebab Papa DKT adalah ball carrier defender, yang mana dia boleh membawa bola lebih ke hadapan, pegang bola dan juga supply bola ke hadapan. So mereka dah ada seorang ball carrier. Jadi fullback pasukan Terengganu, ketika Terengganu cuba nak build up, kita boleh lihat posisi Arif Fazilah, yang mana beliau akan naik lebih daripada half ataupun line bahagian tengah untuk berada di wide area, iaitu dia akan lebih ofensif ke hadapan, dan benda tersebut akan menjadikan numbers of player untuk pasukan Terengganu di bahagian wide area tu lebih ramai. Jadi Arif Fazilah dan juga Faisal Halim akan berada di kiri. Jadi apabila bola dibuka kepada Arif Fazilah, maka Faisal Halim boleh terus untuk membantu Arif Fazilah dengan buat larian ke depan ataupun larian ke belakang, dan buka ruang kepada Arif Fazilah untuk melakukan underlapping ataupun overlapping. Benda ni yang menjadi satu taktikal yang sangat bagus untuk Terengganu build up daripada bawah, sebab fullback mereka pada season ni kanan dan juga kiri hidup. Bermaksud Azam Azmi dan juga Arif Fazilah, mereka sudah berani untuk bermain dengan wide dan berani untuk lebih ofensif daripada defensif. Dan dalam pada masa yang sama, walaupun mereka naik ke atas untuk membantu bahagian sayap buat overlapping atau underlapping, mereka juga cepat untuk balik kepada posisi asal mereka untuk tutup ruang daripada kena counter. Walaupun space yang banyak di belakang, jadi apabila Arif Fazilah tinggalkan space yang banyak tu, bila nak kena counter, dia cepat balik cover tempat dia. Jadi benda tu sedikit sebanyak menyebabkan counter attack pasukan lawan akan menjadi slow dan akan susah, sebab fullback pasukan Terengganu cepat untuk membentuk balik back four untuk tutup ruang daripada kena counter. Itu benda yang memang saya boleh puji. Dan yang seterusnya yang boleh saya puji tentang pasukan Terengganu adalah tentang winger mereka, Faiz Nasir. Faiz Nasir dan juga Faisal Halim adalah dua pemain yang berbeza corak permainan. Faisal Halim ada dribbling, ada keupayaan untuk dribbling, untuk gelecek pasukan lawan, untuk bawa bola ke hadapan, dan dia juga mempunyai finishing yang agak bagus. Manakala Faiz Nasir ni lebih kepada untuk menjadi holding ataupun menjadi player yang menjadikan player lebihan di bahagian tengah untuk menyebabkan Terengganu boleh kawal bola di wide area ataupun di middle area. Kita boleh tengok peranan Faiz Nasir ni, dia bukannya menjadi macam pure winger yang mesti bawa bola gelecek lepas tu lakukan cutback. Tak, Faiz Nasir ni adalah orang yang menghubungkan bahagian wide area dengan bahagian tengah kepada bahagian serangan pasukan Terengganu, sama ada Kepa Sherman atau Jordan Minta. Manakala peranan Faisal Halim pula, dia adalah lebih kepada direct winger ataupun pure winger, yang mana bila dia dapat bola, dia akan cuba untuk gelecek dan cuba untuk masuk dalam kotak penalti lalu melakukan cutback. Jadi peranan dua winger yang berbeza ini telah memberikan dimensi yang sangat bagus untuk pasukan Terengganu untuk melakukan beberapa gerakan yang berbeza setiap kali mereka melakukan serangan. Bahkan Faiz Nasir dan juga Faisal Halim juga boleh berubah position, yang mana Faiz Nasir boleh main kiri, Faisal Halim pergi main kanan. So bila mana perubahan player dengan corak attacking yang berbeza, corak permainan yang berbeza, itu telah memberikan kelebihan kepada Terengganu untuk membentuk pelbagai serangan ke arah pihak lawan. Jadi memang mereka ada the perfect dua winger untuk pasukan Terengganu. Cuma sayangnya kalau salah seorang keluar, siapakah yang akan menjadi, siapa yang akan mengganti dua orang ni untuk memastikan
yang gameplay Terengganu akan stay lagi padu. Benda tu yang perlu Nafuzizin risaukan. Adakah dalam squad depth Terengganu ada player yang boleh ganti kedua-dua player ni dengan corak permainan yang lebih kurang? Maka itu untuk perkara yang boleh saya puji untuk Terengganu yang seterusnya. Dan yang terakhir yang boleh saya puji tentang Terengganu pada perlawanan semalam adalah tentang Kepa Sherman sewaktu Jordan Mintah ada. Yang mana Jordan Mintah ada waktu ketika itu, Terengganu selalunya kalau ada Jordan dan Kepa mereka akan bermain dengan 4-4-2. Tetapi semalam mereka bermain dengan 4-4-1, iaitu meletakkan Kepa Sherman di belakang Jordan. Apabila mereka meletakkan Kepa Sherman di belakang Jordan, maka peranan Jordan boleh lebih ke hadapan dan Jordan Mintah akan maka Kepa Sherman akan menjadi orang yang boleh supply bola ke hadapan. Benda itu sangat menarik lah. Kita boleh tengok bagaimana Kepa Sherman turun ke bawah minta bola lalu buka game kepada Jordan Mintah. Beberapa kali Kepa Sherman turun ke bawah dan dia yang akan create untuk open game kepada Jordan Mintah. Benda tu sangat bagus. Sebelum Jordan Mintah dikeluarkan awal, saya tak boleh nak komen banyak sebab Jordan Mintah kena keluar awal, digantikan dengan Zu Ashraf dan Kepa Sherman bermain sebagai seorang striker 4-5-1, yang mana formation 4-5-1 Terengganu ni pun agak marvelous, yang mana peranan Zu Ashraf boleh bermain di wide area ataupun di media area untuk memberi support kepada bahagian tengah dan juga bahagian serangan. Jadi secara kesimpulannya, untuk pasukan Terengganu, mereka punya transition tu yang menyebabkan mereka punya pasukan lebih fluid, lebih stabil dan lebih fleksibel untuk melakukan serangan dan untuk bertahan. Jadi itu adalah kunci utama pasukan Terengganu pada perlawanan semalam. Saya harap mereka boleh kekal konsisten lah. Baiklah, untuk pasukan Selangor pula. Untuk pasukan Selangor, apa benda yang boleh saya komen dan juga untuk improvement pasukan Selangor? Untuk pasukan Selangor pada perlawanan semalam, mereka masih lagi bermain pada tahap yang normal, yang boleh saya katakan untuk challenge juara liga ataupun untuk mencapai salah satu kejuaraan, kemungkinan besar akan tidak tercapai sekiranya mereka masih lagi beraksi pada tahap itu. Sebab apa? Sebab mereka ada kelemahan. Kelemahan yang pertama, apa yang boleh saya katakan adalah tentang peranan attacking midfielder. Selangor masih lagi tak ada proper number 10 yang boleh menghubungkan antara bahagian tengah dan juga bahagian serangan untuk melakukan satu build up play yang sangat bagus. Jadi apabila mereka tak ada combination play, mereka tak ada build up, mereka tak ada seorang attacking midfielder yang boleh menjadi connector yang menghubungkan bahagian tengah dengan bahagian serangan dan juga bahagian winger, maka sampai bila pun mereka tak boleh nak create chances yang ada melainkan daripada segi set pieces ataupun dari segi corner kick dan sebagainya. Set pieces lah benda tu kan. Jadi benda tu sedikit sebanyak menjadi masalah kepada pasukan Selangor. Yang pertama, peranan number 10 ataupun attacking midfielder yang menghubungkan ataupun menjadi connector kepada bahagian serangan dan juga kepada bahagian tengah dan juga winger untuk create lebih dimensi dan lebih create combination play yang terbaik di bahagian tengah. Selangor tak ada benda tu. Itu yang pertama. Yang kedua, Selangor terlalu memfokuskan untuk membuat attacking di wide area. Tetapi yang menyedihkan adalah Selangor tak ada keupayaan seorang player yang boleh bermain dengan winger sangat baik. Jadi apabila Selangor tak ada winger yang baik, maka mereka terpaksa untuk utilize sepenuhnya kelebihan ataupun pemain-pemain yang bermain di fullback seperti Quentin di kanan dan juga Fazli Mazlan di kiri. Kita boleh tengok beberapa kali Fazli Mazlan dan juga Quentin yang naik ke atas dengan buat overlapping. Jadi apabila kedua-dua pemain ini terlalu dikerap ataupun diasak ataupun disuruh untuk melakukan overlapping disebabkan tak ada proper winger yang boleh buat something dengan baik, maka kita akan menyebabkan player itu terlalu penat, yang mana mereka terlalu kena main turun dan naik, yang mana kadang-kadang boleh lah, tetapi ni selalu kita tengok di kiri Fazli Mazlan selalu naik, kadang-kadang crossing tak menjadi. Quentin Cheng berapa kali naik cuba masuk dalam kotak penalti tapi tak menjadi. Jadi bila mana banyak kali dah cuba dan tak menjadi, maka benda tu perlu diakui oleh coach untuk mencari the best solution supaya pasukan Selangor tak bermain dengan corak permainan yang sama. Sekiranya tidak, maka Selangor akan mudah dibaca oleh pihak lawan untuk memastikan yang serangan mereka akan dipatahkan. Jaga fullback, maka Selangor tak boleh hidup. Itu sahaja. Maka fullback tak boleh buat overlapping, maka mereka tak boleh nak perform. Benda tu yang menjadi masalah kepada pasukan Selangor. Yang ketiga, yang menjadi masalah kepada pasukan Selangor lagi, tentang back four mereka juga semalam. Macam saya cakap, apabila fullback
terlalu suka naik ke atas dan ofensif, maka bahagian pertahanan pun akan menjadi penat apabila akan tinggal Yazan dan juga Syarul Nazim. Jadi apabila bahagian pertahanan terlalu banyak ruang kosong, terlalu banyak space diberikan, maka pemain-pemain pihak lawan boleh exploit benda tu. Kita boleh tengok gol Jordan Mintah, bagaimana mereka exploit. Jordan Mintah tak di-marking, tak dikawal. Gol Faisal Halim, dia gelecek 2-3 orang, boleh macam tu. Tak ada apa. Sebab pemain fullback pasukan Selangor terlalu tinggi, maka dua centre back juga kena naik atas untuk memastikan yang mereka boleh buat offside trap. Tapi benda tu sedikit sebanyak memakan diri, kan? Jadi benda tu perlu diperbaiki dari segi communication, daripada segi ofensif, daripada segi untuk bila mana kena defensif dan sebagainya. Maka kat sini yang boleh saya katakan, transition Selangor perlu lebih stabil, iaitu mereka perlu tahu transition daripada menyerang ke bertahan perlu lebih cepat, dan daripada bertahan ke menyerang juga perlu lebih cepat untuk memastikan yang mereka punya tim tidaklah kekurangan player sekiranya mereka diserang. Itu yang menjadi punca kepada permasalahan pasukan Selangor. Macam bahagian tengah, apa yang boleh saya puji untuk Selangor? Dan yang terakhir, apa yang boleh saya katakan untuk Selangor adalah mengenai Huri dan juga Keyon. Huri boleh saya katakan dari segi set pieces, dia ada kelebihan untuk tanduk bola. Dia ada kelebihan yang mana ketinggian dia adalah membantu untuk menanduk bola tinggi. Tetapi dari segi involve dalam gameplay, dia sedikit sebanyak tak membantu pasukan. Banyak gerakan yang dilakukan berjaya dipatahkan dengan mudah. Body language, positioning, ball control dan sebagainya masih lagi menunjukkan yang dia bukannya berada dalam tahap player-player yang boleh dikatakan dalam player import yang terbaik. Itu yang menjadi masalah. Bahkan untuk bahagian serangan, Selangor menggunakan seorang striker, iaitu Keyon. Tetapi peranan Keyon dalam game ni adalah nampaknya minimum, yang mana beliau tak boleh nak create game. Dia tak boleh nak create space untuk diri dia sendiri. Bahkan dia juga tak boleh nak berada dalam positioning yang masih memerlukan seorang striker menerima bola. Off ball movement kurang, pergerakan tanpa bola kurang, pergerakan dengan bola senang dipatahkan, dan dia tak boleh ada insting untuk score. Jadi bila mana dia tak bergerak banyak, dia tak cari space sebagai seorang striker, macam mana midfield nak supply? Dah lah tak ada attacking number 10 yang okey, kan? Jadi bila mana striker pun tak cari ruang, tak cari space, macam mana Selangor nak menjaringkan gol? Itu yang akan menjadikan Selangor ni tak ada chances yang menarik. Itu yang menjadi punca kepada pasukan Selangor punya kelemahan. Jadi itu untuk kelemahan. Untuk benda yang saya boleh puji, Bahar. Walaupun Bahar berumur 35 tahun, beliau berjaya kontrol midfield dengan bagus. Tetapi mereka memerlukan kestabilan di bahagian midfield. Bahar dah tak boleh nak kontrol ataupun tak boleh nak buat semua kerja, iaitu bertahan dan juga menyerang sepanjang masa. Sebab faktor umur, dia memerlukan partner yang boleh buat benda tu untuk memastikan yang midfield pasukan Selangor lebih stabil. Saya merasakan Safwan dan juga Brandon Gunn adalah calon yang sesuai untuk bahagian tengah, untuk memastikan yang Bahar ni boleh membuat kerja dia dengan baik. Macam Yazan juga, dia di bahagian pertahanan juga agak okey berbandingan dengan Syarul Nazim. Walaupun ada beberapa simple mistake yang dilakukan dari segi loose marking dan sebagainya, tetapi secara overall performance untuk dua import Yazan dan juga Bahar masih lagi boleh dipuji lah untuk perlawanan ini. Dan untuk yang terakhir yang boleh saya puji tentang Selangor adalah goalkeeper Sam Somerville. Sam Somerville menunjukkan yang dia adalah goalkeeper pilihan yang patut diberikan peluang dalam mana-mana game perlawanan Selangor. Sebab semalam dia banyak save, one on one dengan Kepos dia save, lepas tu dia banyak. Memang kalau Sam Somerville tak ada semalam, mungkin Selangor boleh kalah 3 ataupun 4-0. Dan kalau Terengganu juga memulihkan mereka punya masalah dari segi finishing, maka saya rasa semalam Terengganu boleh menang lebih daripada 5-0. Jadi secara kesimpulannya, kedua-dua pasukan memainkan aksi yang boleh saya katakan Terengganu lebih ofensif, lebih padu berbanding Selangor yang boleh dikatakan transition yang agak lemah. Itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.